Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua. Diharap anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Wabak kes COVID masih lagi tinggi angkanya. Pada kepatian pagi ini, ingin saya berkongsi 6 ciri kehidupan suci dengan anda semua. Pernahkah anda cuba memasukkan Yesus ke dalam jadual anda? Atau adakah anda membuat jadual anda mengikut Yesus? Tuhan tidak dapat disesuaikan mengikut rancangan kita. Sebaliknya, kita yang harus menyesuaikan diri mengikut rancangan Tuhan. Inilah yang ditulis oleh Eugene Peterson, seorang ahli teologi. Kita tidak boleh mempergunakan Tuhan kerana Tuhan bukannya alat atau perkakas atau kad kredit. Tuhan adalah suci dan suci inilah yang membezakan Tuhan. Dan kesucian ini juga mengatasi percubaan kita untuk mempergunakan Tuhan untuk memenuhi keinginan fantasi kita atau rancangan utopia kita untuk membuat tanda kita di dunia ini. Suci bermaksud bahawa Tuhan itu hidup menurut ketentuan Tuhan. Hidup dengan cara yang melebihi pengalaman dan imajinasi kita. Suci merujuk kepada kehidupan yang membara dengan kemurnian yang kuat, yang berupaya mengubah segala yang disentuhnya menjadi suci seperti dirinya sendiri. Bagaimanakah anda boleh menjalani kehidupan yang suci apabila dunia di sekeliling kita tidak suci? Dalam buku Perjanjian Lama, buku Imamat, ketika umat Allah hampir memasuki tanah yang dijanjikan, terdapat apa yang digambarkan oleh Eugene Peterson sebagai gender naratif, iaitu satu masa yang agak panjang di mana tiada peristiwa yang berkaitan dituliskan. Tumpuan kepada persediaan yang terperinci dan teliti untuk hidup suci dalam budaya yang langsung tidak mempunyai idea tentang apa yang suci itu. Pertama, dia menulis, setiap aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh kehadiran Tuhan yang kudus. Anda dipanggil untuk suci dalam setiap aspek kehidupan seharian anda. Kedua, dia meneruskan bahawa Tuhan menyediakan jalan iaitu melalui pelbagai jenis korban dan perayaan serta hari Sabat untuk membawa segala sesuatu dalam kehidupan dan di sekeliling kita ke kehadirannya yang kudus. Buku Imamat seperti sangat pelik kepada kita di zaman moden ini. Hukum mengharuskan korban itu sempurna, iaitu tanpa sebarang kecacatan. Melalui pengorbanan, penebusan dibuat secara simbolik melalui peletakan tangan di atas kepala lembu jantan atau kambing atau domba, seperti dalam ayat Imamat bab 3 ayat 2 dan 8. Dosa itu berpindah kepada seorang pengganti yang akan dikorbankan bagi pihak manusia. Darah korban adalah sangat penting, seperti yang dituliskan dalam bab 1 ayat 5, bab 3 ayat 2. Semua ini hanya boleh difahami sepenuhnya dalam Perjanjian Baru. Penulis buku Ibrani memberitahu kita bahawa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dalam Ibrani bab 9 ayat 22. Dia memberitahu kita bahawa hukum itu adalah salinan dan bayangan. Dalam erti kata lain, ini hanyalah bayangan awal dan gambaran tentang sesuatu yang jauh lebih hebat
dan lebih indah. Dia menulis, hukum itu hanyalah bayangan dari perkara-perkara yang akan datang, bukan kenyataan itu sendiri. Tak mungkin darah lembu jantan dan kambing dapat menghapuskan dosa. Semua ini membawa kepada pengorbanan Yesus Kristus yang agung, sekali untuk selama-lamanya. Dengan satu korban, dia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang disucikan daripada dosa. Kita menerima pengampunan sepenuhnya. Korban untuk dosa tidak lagi diperlukan. Jadi perjanjian baru memberitahu kita, tiada pengorbanan ini diperlukan lagi. Walau bagaimanapun, mereka membentuk latar belakang pengorbanan Yesus dan membantu kita memahami betapa menakjubnya pengorbanan ini. Kekudusan bermula dengan meletakkan iman anda pada apa yang telah Yesus lakukan untuk anda dan meminta Roh Kudus-Nya untuk datang ke dalam hidup anda untuk membantu anda mula menjalani hidup yang kudus dan suci. Perkataan Ibrani untuk suci ialah qadosh. Mungkin pada asalnya bermaksud terpisah atau diasingkan. Ia mula digunakan untuk menggambarkan kelainan Tuhan dan bagaimana watak dan sifatnya jauh lebih hebat daripada mana-mana orang atau benda. Untuk sesuatu yang lain menjadi suci, ia bermakna sesuatu itu didedikasikan kepada Tuhan. Tahap kesucian anda dinilai dari sejauh mana kehidupan anda ditumpukan kepadanya dan tindakan anda mencerminkan wataknya. Kekudusan dan keseluruhan berkait rapat dan Tuhan menghendaki keseluruhan hidup anda. Hari ini kita akan melihat dari buku Markus bab 9 ayat 33 sehingga bab 10 ayat 12 untuk mempelajari ajaran dari Yesus tentang cara kehidupan yang suci atau kudus. Walaupun kepatihan kita secara talian, tetapi saya berharap anda dapat meneliti petikan Alkitab Markus bab 9 ayat 33 hingga bab 10 ayat 12 sendiri untuk khutbah pagi ini. Apakah sikap kita terhadap pelayanan Kristian lain atau gereja Kristian yang lain? Perpecahan di kalangan pengikut Yesus bermula sejak awal lagi. Para murid mula bertengkar tentang siapa yang lebih besar, dalam bab 9 ayat 33 hingga 34. Dalam konteks ini, Yesus bercakap kepada mereka tentang ciri-ciri kehidupan yang kudus. Pertama, merendah diri. Yesus memberitahu mereka untuk tidak bersaing untuk menjadi nombor satu. Ia sentiasa menjadi godaan untuk membuat perbandingan. Gereja siapa lebih besar, lebih cantik? Pemimpin siapa yang lebih alim? Dengki dan persaingan adalah bahaya yang besar. Kata-kata Yesus ini sangat benar. Kita lihat di negara kita. Banyak yang berebut nak menjadi orang nombor satu di Malaysia. Masing-masing cuba nak jatuhkan yang lain dengan perkataan, perbuatan dan agenda yang tidak baik. Yesus berkata, jika anda nak bertanding, ia sepatutnya untuk mendapat tempat yang terakhir. Tak logik kan untuk pemahaman kita di dunia masa ini? Jika sesiapa ingin menjadi yang pertama, mereka mestilah menjadi yang terakhir dan menjadi hamba kepada semua, seperti dalam ayat 35. Pemimpin dipanggil untuk berkhidmat dengan rendah diri, bukan tepuk dada dan menyanjung diri untuk dilihat
dan dipuji oleh orang lain. Bertelur sebiji riau satu kampung lah, kata orang tua-tua. Atau lembu punya susu, sapi punya nama. Kedua, cinta atau kasih. Yesus mengambil seorang anak kecil untuk ditempatkan di antara mereka. Sambil memeluk anak itu, dia berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut salah seorang daripada anak-anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku." Sayangi dan sambutlah semua orang, walaupun mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk anda. Siapa yang harus disambut? Mereka yang sangat muda, yang lemah, dan yang miskin. Kerana dengan berbuat demikian, anda mengasihi dan menyambut Yesus. Dunia sekarang ini, banyak orang hanya bersikap baik dan kasih kepada mereka yang dapat memberikan faedah dan manfaat kepada mereka. Ini dilihat dengan jelas di bidang politik, di tempat kerja maupun di gereja, dan di rumah sendiri di antara kalangan ahli keluarga. Semua ini bercanggah dengan ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Ketiga, toleransi atau bertolak ansur. Yesus memberitahu murid-muridnya supaya tidak melarang atau menghakimi orang lain yang melakukan perkara dalam nama Yesus, kerana mereka bukan sebahagian daripada kumpulan mereka, seperti dalam ayat 38 hingga 41. Atau mereka yang melakukan sesuatu dengan cara yang berbeza dengan cara anda melakukannya. Adalah satu dosa untuk memulaukan orang Kristian lain, dominasi lain atau organisasi lain kerana mereka bukan satu daripada kita. Kita juga seringkali terjebak dalam kesalahan ini. Kadang-kadang kita mengkritik cara kumpulan lain membimbing orang baru ke gereja atau cara mereka membuat pelayanan, kerana cara mereka melakukannya adalah kaedah lama yang pernah kamu gunakan dan gagal membuahkan hasil yang anda mungkin fikirkan. Atau cara mereka terlalu moden, terikut-ikut cara budaya luar negara yang anda tak berapa suka. Lalu anda mula mengkritik, mencurah air sejuk kepada semua usaha mereka. Rencana Tuhan akan dilaksanakan dalam pelbagai cara dan kaedah yang mungkin kita tak terfikir. Namun, Tuhan akan menggunakan cara, orang dan masa mengikut kehendaknya agar namanya diagungkan. Keempat, disiplin. Kadang-kadang kita bertolak ansur dengan dosa dalam hidup kita sendiri, tetapi tidak bertoleransi terhadap dosa orang lain. Yesus mengajar kita untuk bertoleransi terhadap orang lain, tetapi tidak bertoleransi terhadap dosa dalam kehidupan kita sendiri, seperti yang dinyatakan dalam ayat 42 hingga 49. Saya ulang sekali lagi. Tuhan mengajar kita agar bertoleransi terhadap kesalahan dan dosa orang lain, tetapi harus tegas dan kejam terhadap dosa kita sendiri. Kita pula sebaliknya, bertoleransi terhadap kesalahan dan dosa kita sendiri dan memandang serius kesalahan dan dosa orang lain. Betul tak? Buat satu contoh, kita marah bila ada orang parking kereta sebarangan ketika mereka mengerjakan ibadat keagamaan mereka. Tetapi kita pula, bila buat double parking di kawasan pusat komersial, tak terasa pula mengganggu dan mengusahkan orang lain.
selalu memberi alasan untuk perbuatan kita yang salah itu. Berbalik kita kepada ajaran Yesus. Sudah tentu, Yesus tidak bercakap tentang cat-cat yang literal. Sebaliknya, dia menggunakan bahasa kiasan tentang apa yang kita lakukan dengan tangan kita. Ayat 43. Contoh, tengok buah-buahan cantik tergantung di luar pagar orang. Secara selamba tangan kita menyambarnya ketika melaluinya. Tanpa meminta izin adalah curi dan ia adalah dosa. Tempat yang kita pergi dengan kaki, ayat 45. Ada yang keluar jalan-jalan, terpesong masuk kedai Toto lah, Magnum lah, Kuda lah. Alang-alang dah masuk, cubalah nasib. Dah tahu kan, judi itu dosa. Dan apa yang kita lihat dengan mata kita, seperti dalam ayat 47, ini yang paling bahaya. Dari mata turun ke hati. Tengok orang cantik, benda cantik, hati pun terusik dan fikiran yang tak berapa baik pun terkeluar. Anda semua faham kan apa yang saya cuba gambarkan di sini? Berdisiplin, tanpa kompromi dan radikal terhadap dosa. Selalunya dosa yang membawa kepada perpecahan. Yesus memanggil kita untuk bersikap tegas dalam menjalani kehidupan yang kudus. Kelima, hidup rukun atau damai. Yesus memberitahu mereka untuk tidak berdebat tetapi untuk berdamai. Yesus berpesan agar murid-muridnya untuk bergaul antara satu sama lain, berhenti bertengkar dan berdamai dengan satu sama lain. Kemudian dia berdoa agar kita menjadi satu supaya dunia percaya akan Tuhan Yesus. Seperti dalam ayat Yohanes bab 17 ayat 21. Tingkah laku dan cara hidup kita adalah sangat penting kerana orang lain akan melihat dan menilai kita melaluinya. Bayangkanlah kita bercakap tentang kebaikan mengikut Yesus, tetapi kita selalu bertengkar dengan ahli keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan rakan sekerja atau jiran. Bagaimana mereka akan mempercayai apa yang diperkatakan oleh anda? Cakap satu tapi buat yang lain. Hampir sama macam ahli politik kita. Cakap dan janji yang cantik tetapi buat yang lain. Susah nak percaya kan? Kalau orang macam ni, haruslah kita hidup rukun dengan orang lain di rumah, di tempat kerja dan di gereja agar mereka yang lain nampak akan segala kebaikan dan keharmonian kita yang berpunca dari Tuhan Yesus, lalu turut tertarik untuk mengenali Tuhan kita, iaitu Tuhan Yesus. Keenam, kesetiaan. Yesus memanggil kita agar setia dalam perkahwinan. Dia menunjukkan bahawa Musa memberi kebenaran untuk bercerai adalah satu kelonggaran kerana orang Israel terlalu sukar untuk diajar dan bukannya satu perintah. Niat Tuhan untuk perkahwinan adalah kesetiaan sepanjang hayat. Suami dan isteri bersatu begitu erat sehingga mereka menjadi satu. Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Seperti yang dinyatakan dalam Markus bab 10 ayat 8. Inilah asal-usul kata-kata indah dalam upacara perkahwinan yang diikuti dengan penyatuan tangan dan pertukaran ikrar. Oleh itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia, seperti dalam ayat 9. Seharusnya kita yang berkahwin dan berikrar bersama di hadapan Tuhan Yesus harus tetap setia kepada satu sama lain.
sekiranya terdapat pertengkaran, haruslah kedua-dua suami dan isteri kembali ke pangkuan Tuhan untuk berdamai dan menyelesaikan perselingkaran itu dengan ajaran Tuhan. Jadi, juga adalah penting agar kita berdoa dan meminta agar teman hidup kita juga sefahaman dan sama kepercayaan dengan kita terhadap Tuhan Yesus. Ini adalah 6 ciri yang dapat kita pelajari pada pagi ini. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, bantulah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjalani kehidupan yang kudus dan mengembangkan ciri-ciri rendah diri, kasih, toleransi, disiplin, kedamaian dan kesetiaan. Bantulah kami agar menjadi satu kesaksian hidup agar orang lain juga tertarik untuk mengenali-Mu. Lindungilah kami dari ancaman virus COVID yang semakin menular. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.